بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Amma ba'du. Okey, sedikit tazkirah. Iaitu daripada pengajaran daripada ayat Al-Quran surah Al-Furqan. Ayat 43. Surah Al-Furqan ayat 43. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Kemudian ayat 44, am tahsabu anna aksarahum yasma'una aw ya'qiluna inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Maksudnya, firman Allah Ta'ala, Ara'aita, Allah berkata pada Nabi SAW, kamu lihat tak wahai Muhammad, manittakhaza ilahahu hawahu. Kamu lihat tak wahai Muhammad, orang yang mengambil ataupun menjadikan ilahahu, Tuhannya ialah hawahu, hawa nafsunya. Jadi Allah nak beritahu Nabi, ada orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kemudian Allah kata, afa anta takunu alaihi wakila, adakah engkau ni sebagai wakil kepada mereka, menjaga mereka? Dan Allah tanya lagi soalan kepada Nabi, am tahsabu, adakah engkau kira kebanyakan mereka ni, iaitu orang-orang musyrikin, yasma'una, mereka mendengar, atau ya'qiluna, mereka berakal. Jadi orang musyrikin yang dok sembah berhala tu, Allah tanya Nabi, adakah kamu kira mereka ni, orang musyrikin ni dengar ataupun faham tentang Tuhan berhala yang mereka sembah tu? Allah tanya Nabi, bukan nak jawapan, tapi Allah nak bagi tahu, iaitu inhum illa kal an'am. Maka mereka ni, orang-orang musyrikin yang sembah berhala ni, tidak lain tidak bukan lebih seperti an'am, binatang ternak. Bal hum adallu sabila, bahkan mereka ni lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi antara pengajaran daripada ayat ni ialah Allah nak bagi tahu, ramai manusia tak perasan bahawa dia ada Tuhan selain daripada Allah. Walaupun dia nampak dia sembah Allah, tapi dalam dia sembah Allah, dia ada sembah Tuhan yang lain. Dan Tuhan yang lain ni ramai yang tak perasan.
Sebab apa? Tak nampak. Kalau orang musyrikin sembah berhala. Orang nampak berhala tu, nampak berhala. Dan nampak jelas tak betul. Kan? Orang semua pokok. Nampak pokok tu tak betul. Bukan Tuhan pun. Tapi ni hak sembah Allah ni. Sembah Allah. Tapi dalam masa yang sama dia kata apa? Allah kata apa? Ittakhaza ilahahu hawahu. Dalam dia sembah Allah, dia ada Tuhan lain. Apa Tuhannya? Hawa nafsu. Apa maksud ni? Macam mana dia jadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan? Tuhan ni, apa saja yang diikuti. Al-inqiyad, patuh, walittiba', ikut, watta'ah, taat. Ikut, patuh, taat tanpa dalil. Tuhan lah tu. Tapi Tuhan betul ke tak betul? Tuhan tak betul. Semua yang diikuti tanpa dalil, maka dia adalah Tuhan. Tuhan-Tuhan ni jenis ialah yang kita dengar, kita ikut, kita patuh, kita taat. Tapi Tuhan hak sebenar, hak wajib kita taat ialah Allah sahaja. Tapi bila manusia ikut yang selain daripada Allah, dia menjadikan itu juga adalah Tuhannya. Sebab itu, nak tinggal Tuhan berhala ni, kadang-kadang mudah. Dengar. Nak tinggal Tuhan berhala ni, kadang-kadang mudah. Sebab benda tu jelas, syirik. Nampak bodoh. Dia buat berhala, lepas tu dia sembah. Jadi bila orang cerita pada dia, masuk akal, logik, mudah nak tinggal. Tapi ada lagi Tuhan, hak tak betul. Tapi susah nak tinggal. Apa dia? Hawa nafsu. Ada orang tinggal dah berhala. Setelah kena dakwah, dia tinggal berhala. Tapi bila dia masuk Islam, dia ikut nafsu. Itu berhala. Berhala. Yang ramai orang tak sedar. Dengar apa kata? Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala Ibn Abbas kana ar-rajulu fil jahiliyah. Kata Ibn Abbas, seseorang di zaman jahiliyah ya'budul hajar al-abyad. Dia sembah batu putih. Zamanan beberapa lama. Setahun, 2 tahun dia sembah batu warna putih. Fa iza ra'a ghairahu ahsan. Bila dia lihat setelah 2 tahun dia sembah batu warna putih, lepas 2 tahun ke 3 tahun, dia tengok ada batu lebih comel lagi. Lebih besar lagi. Lebih kukuh lagi. Maka, kata Ibn Abbas, abadas sani. Dia pun sembah batu hak baru ni, wataraka al-awwal. Dan dia tinggal yang pertama, batu putih tu. Okey. Apa yang Ibn Abbas nak bagi tahu? Radhiyallahu anhu. Ibn Abbas nak bagi tahu ni, dia sembah batu putih tu, hak mula-mula, berapa tahun dia sembah batu putih tu, ada dalil tak? Ada dalil tak? Tak ada. Lepas tu dia tinggal batu putih tu, dia sembah batu hak dia rasa lebih cantik lagi. Ada dalil tak? Tak ada. Itulah berhala nafsu. Apa saja yang diikuti oleh nafsu tanpa dalil, itu adalah berhala. Dengar kata Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Ibn Qayyim,
Kata Ibn Qayyim, At-tauhid wa tiba'ul hawa mutadaddani. Tauhid, mentauhidkan Allah dan ikut nafsu mesti berlawanan. Kalau ikut nafsu, dia bercanggah dengan berlawan dengan tauhid. Kemudian fa innal hawa, kata Ibn Qayyim, hawa nafsu adalah sanamun, berhala. Hawa nafsu tu sebenar berhala, hak jenis tak nampak. Kemudian walikulli 'abdin sanam. Kata Ibn Qayyim lagi, setiap hamba, setiap orang ada sanam, ada berhala masing-masing. Ni, setiap kita ni. Nampak kita pergi solat, nampak kita pergi masjid, nampak kita puasa, tapi kata Ibn Qayyim, setiap orang ada berhala. Kita nampak orang sembah berhala, dia ada berhala. Orang sembah lembu, sembah pokok kan, kita nampak apalah semua berhala. Tapi kata Ibn Qayyim, setiap kita ada berhala. Likulli 'abdin sanam. Fi qalbihi, sanam, berhala, setiap orang itu di mana? Fi qalbi, dalam hati dia. Bihasbi hawahu, ikut hawa nafsu dia. Dan wa innama ba'asallah, sesungguhnya, kata Ibn Qayyim lagi, sesungguhnya Allah mengutuskan para rasul untuk apa? Tujuan utama Allah mengutuskan para rasul ialah untuk bikasri al-asnam wa ibadati wahdah. Untuk manusia pecahkan berhala-berhala dan sembah Allah satu sahaja. Walaysa murad, dan tujuan utama para rasul, bukan nak sembah, nak pecahkan berhala yang duduk kat Kaabah tu. Tujuan utama para rasul bukan tujuan utama nak pecah berhala yang duduk kat Kaabah tu. Tapi tujuan utama para rasul ialah nak pecah berhala dalam hati. Dalam hati manusia. Boleh faham? Ada orang tinggal berhala, patung. Tapi dia ikut nafsu. Sebenarnya ikut nafsu itulah berhala. Dan ikut nafsulah berhala yang paling susah nak ditinggalkan. Betul tak? Kita solat 10 minit. Lepas 10 minit ada sejam. Kita sembah apa? Kita sembah apa? Sedangkan sembah Allah wajib sembah 24 jam ke waktu solat je. Semua. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Bahkan Nabi ajar kita baca doa apa? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi. Wahai Tuhan, jangan kau serah pada nafsu aku. Berhala lah tu. Walaupun tarfat aini. Nampak tak? Jadi Allah nak tegur Nabi ni, apa dia? Allah nak bagi kepada Nabi. Afara'ita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu lihat tak wahai Muhammad? Ada orang menjadikan nafsunya berhala. Kamu lihat tak? Dia tak sembah berhala dia yang nampak tu. Kadang-kadang dia duduk dalam masjid, tapi main game kan? Dia sembah apa tu dalam masjid? Berhala lah tu. Kan? Salat 5 minit. Lepas tu baca Quran 5 minit. Main game 1 jam. Dia sembah apa hak banyak? Berhala. Nampak tak? Wajib sembah Allah 24 jam. Ini Allah tegur Nabi. Allah bukan nak tegur Nabi, Allah nak beritahu. Tugas utama kamu apa dia? Bukan pecah berhala hak nampak tu. Pecah berhala dalam hati manusia. Iaitu nafsu. Sebab itulah bila Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu daripada dalam hadis yang sahih,
Umar kata apa pada Rasulullah? Ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Apa dengar baik-baik kata Umar. Umar ni sahabat Nabi. Orang hebat, orang nombor 3. Orang nombor 2 terbaik selepas Nabi. Nabi nombor 1, Abu Bakar nombor 2, Umar nombor 3. Tapi Nabi tegur Umar. Umar kata apa? Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya. Wahai Rasulullah, engkau ni paling aku cinta min kulli syai', daripada semua benda. Bandingkan mak ayah, bini, harta, dengan kamu ya Rasulullah, engkau paling aku cinta kecuali nafsu aku. Nampak? Kecuali nafsu aku. Mana kalau nafsu aku bertembung dengan perintahmu, aku ikut nafsu dulu. Tapi kalau mak aku suruh, dengan engkau suruh, aku ikutmu. Kalau ayah aku suruh, dengan mu suruh, aku ikutmu. Tapi kalau nafsu aku, ikut nafsu. Faham? Tengok Nabi tegur. Umar pun boleh salah faham. Sebab apa? Dahulukan nafsu. Maka kata Nabi SAW kepada Umar, la, kamu belum beriman. Wallazi nafsi biyadihi. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, kamu belum beriman, Umar. Mu belum beriman. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Sehinggalah bila mu betul-betul beriman. Sehingga aku ni Rasulullah, lebih kamu cinta daripada nafsu kamu. Baru kamu beriman. Kan? Oh, banyaklah. Banyak kita dahulukan. Kita dahulukan apa? Nafsu kita daripada perintah Allah. Dahulukan nafsu kita daripada sunnah Nabi. Hak Nabi suka, nombor 2. Hak kita suka, nombor 1. Betul tak? Ni, ramai hak tak mari sejik ni. Dia sembah berhala ke, sembah nafsu ke, sembah Allah? Ha? Sembah nafsu, betul tak? Ramai tak? Ramai? Lepas tu, hak tak tegur pula, sembah apa? Hak tengok je. Kita padalah jumpa di akhirat besok lah. Kubur masing-masing. Itu sembah apa pula tu? Allah kata, Kum fa'anzir. Balighu anni. Oh, itu perintah Nabi. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tak apalah. Tak apa tu disembah apa? Nampak? Tengok. Ya Allah nak tegur dalam surah Al-Furqan ni kepada Nabi sangat halus. Kerja besar kamu benar. Bukan pecah berhala yang nampak besar tu. Tapi pecah berhala manusia. Berapa ramai dia dah mengucap 2 kalimah syahadat. Berapa ramai yang dah salat. Tapi kebanyakan hidup dia ikut nafsu. Dia jadikan nafsu sebagai Tuhan. Nak tahu ikut nafsu ke tak macam mana? Macam mana kita nak tahu ikut nafsu ataupun tak? Kalau kita tanyalah, tanya diri kita. Kita ni pernah tak sembah berhala nafsu sepanjang hidup? Pernah tak? Pernah? Berapa jam satu hari? Umar, berapa jam satu hari sembah berhala nafsu? Mana lebih banyak? Sembah Allah ke sembah berhala nafsu? Sembah berhala nafsu. Tu duduk dalam sejik tu. Duduk dalam masjid. Kalau luar masjid, duduk dalam masjid. Itu tak ada telefon. Kalau duduk luar masjid, ada telefon pula, apa jadi? Tengah-tengah solat pun kadang-kadang sembah hawa nafsu. Betul tak? Fikiran kaya aja. Berapa hari lagi nak tinggal, nak raya kan? Kalau tu kadang tak masuk lagi. Bahaya ni. Sebab tu kita akan jadi kuat, akan sembah Allah saja dengan apa? Dengan bila kita tadabbur Al-Quran, letak Quran kat depan. Quran syifa'un lima fis sudur. Semua penyakit-penyakit ikut hawa nafsu. Sebab tu Allah kata orang yang sembah hawa nafsu ni sebenar
lebih teruk daripada binatang ternak. Kenapa? Sebab bila dia ikut hawa nafsu, tak ada dalil. Binatang ternak, kambing, lembu, unta, dia sembah siapa? Sembah siapa? Ha? Sembah? Sembah Tuhan dia. Oh, kambing tu sembah Tuhan kambing tu. Semua binatang ni dia tak ada akal. Bila tak ada akal, dia tak terikat dengan beribadat kepada Allah. Betul tak? Sebab itulah kalau kambing, dia makan rumput orang, dosa tak? Dosa tak? Tapi dia makan rumput orang tu, dia sembah Allah ke sembah nafsu? Ha? Sembah nafsu lah. Kan? Tapi dosa tak? Dia sembah nafsu? Tak. Sebab dia tak ada akal. Betul? Tapi bila manusia sembah akal, sembah nafsu, manusia lebih teruk pada kambing itu. Ada akal. Macam mana kamu boleh ikut nafsu? Nafsu tu, inna nafsa la ammarata bisu. Nafsu ni semua suruh buat benda jahat. Mu boleh ikut nafsu hak suruh benda jahat. Mu ni teruk pada kambing. Kan? Macam itulah Allah nak bagi tahu. Okey? Jadi semoga kita iktikaf di sini, kita cari Lailatul Qadar, kita betul-betul cari Tuhan. Tuhan yang sebenar, yang kita sembah 24 jam. Bukan ketika bulan Ramadan je. Ni, hak dak sembah bulan Ramadan ni, Pak. Ni sembah nafsu lah ni. Mari masjid bulan Ramadan. Baca Quran bulan Ramadan. Apa lagi? Sedekah bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, dia tak buat. Itu sebenarnya dia sembah apa tu? Sembah nafsu. Sembah Ramadan tu, bulan Ramadan je dia buat. Mana sebenarnya dia sembah nafsu. Sebab apa? Tak ada dalil. Allah ada sepanjang masa. Okey? Jadi yang mari masjid, salat Jumaat 5 waktu bulan Ramadan, jangan sembah nafsu. Lepas Ramadan datang. Terus datang. Penuhkan masjid. Makmurkan masjid ni. InsyaAllah. Okey, itu saja. Semoga selepas ni kita pastikan. Nak tahu ikut nafsu ke tak, ada dalil tak? Biasa kalau nafsu ni, sentiasa suruh benda yang tak betul. Itu nafsu lah tu. Tengah-tengah nak baca Quran, datang lintasan. Nak tidur lah. Lepas tu, dah bangun tidur, rasa tak cukup lagi. Tak puas. Itu sembah apa tu? Baca Quran 10 minit je. Tengah baca Quran, tertidur. Tapi tengah tertidur, ada tak baca Quran? Ada? Tak ada. Jadi kadang-kadang, kita mengantuk ni, kita lawan sikit je. Pengalaman lah. Kadang-kadang kita mengantuk kan. Kita lawan sikit je, hilang mengantuk. Bangun, berjalan. Lawan, mengantuk. Tapi kalau jenis tak lawan, betul juga ni. Kalau mengantuk baca Quran tak khusyuk, baik tidur dulu. Dia pun tidur. Tengok-tengok azan zuhur lah. Okey, insya-Allah. Ingat jangan duk tengok orang sembah berhala yang besar yang nampak. Tapi kita kadang-kadang juga sembah berhala dalam hati, iaitu hawa nafsu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم